Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Berjumpa kita lagi untuk video yang seterusnya. Kita masih lagi dalam bab yang kelima, iaitu sumber manusia bahagian yang kedua. Kita imbas balilah. Ini overall untuk bab yang kelima. Di mana bab sumber manusia ni dia ada 7 subtopik, iaitu pengurusan sumber manusia, yang kedua perancangan sumber manusia, yang ketiga latihan dan pembangunan, yang keempat ialah penilaian prestasi, yang kelima papasan, yang keenam tindakan disiplin dan pendapatan perkhidmatan, dan yang terakhir sekali ialah perhubungan industri. Subtopik yang pertama kita dah sentuh pada video yang pertama, siri yang pertama hari tu. Ini untuk bahagian yang kedua, iaitu perancangan sumber manusia. Hari ni kita fokus kepada perancangan sumber manusia pula lah. Kita tengok subtopik yang berada di bawah perancangan sumber manusia. Ini berdasarkan sukatan pelajaran. Sebenarnya dalam bab 5.2 ni perancangan sumber manusia dia ada 3 subtopik . Yang ketiga tu kita akan cover untuk video yang seterusnya sebab dia agak panjang sikit. Cuma untuk video ni cikgu cuma sentuh untuk 2 subtopik lah, iaitu 5.2.1 dan juga 5.2.2, iaitu proses perancangan sumber manusia dan juga penentuan keperluan sumber manusia. Apa yang perlu pelajar-pelajar kuasai untuk subtopik ini? Tengok kepada objektif dia. Calon seharusnya dapat, yang pertama, menjelaskan maksud, apa yang dimaksudkan perancangan sumber manusia itu sendiri, dan juga apa objektif perancangan sumber manusia. Yang seterusnya dapat menjelaskan proses perancangan sumber manusia yang meliputi analisis kerja, dalam kurungan dia ada penghuraian kerja dan spesifikasi kerja, menentukan keperluan dan juga memenuhi keperluan. Dia ada 3 proses yang terlibat dalam perancangan sumber manusia, iaitu analisis kerja, menentukan keperluan dan memenuhi keperluan. Dan ini merupakan fakta khusus. Sebab apa? Sebab telah dinyatakan dalam sukatan pelajaran. Objektif yang seterusnya, pelajar-pelajar dapat menjelaskan analisis kerja yang merangkumi penghuraian dan spesifikasi kerja. Yang C ni ada dalam proses yang pertama lah. Nanti kita akan tengok apa yang dimaksudkan analisis kerja, kemudian dia ada pecahan terbagi kepada 2, iaitu penghuraian kerja dan juga spesifikasi kerja. Nanti kita akan tengok detail apa yang dimaksudkan dengan penghuraian kerja dan apa yang dimaksudkan dengan spesifikasi kerja. Yang seterusnya D, pelajar dapat menjelaskan kaedah menentukan keperluan sumber manusia, termasuklah. Bila termasuklah dan dinyatakan dalam sukatan, ini merupakan fakta khusus, iaitu meramal sumber dalaman dan luaran, carta pergantian dan inventory kemahiran. Ini kaedah bagaimana kita nak menentukan keperluan sumber manusia. Dia ada 3 kaedah: meramal sumber dalaman dan juga luaran, carta pergantian dan juga inventory kemahiran. Dan yang terakhir sekali untuk dalam video ni, kita akan cuba lihat, maknanya pelajar-pelajar perlu kuasai menghuraikan faktor-faktor penentuan keperluan sumber manusia, termasuklah perubahan teknologi, perubahan sosioekonomi, pertumbuhan perniagaan dan penamatan perkhidmatan. Ini kata termasuklah. Ini antara macam fakta khusus lah, iaitu faktor-faktor penentuan keperluan sumber manusia, termasuklah perubahan teknologi yang pertama, sosioekonomi 2, perubahan perniagaan yang ketiga, dan juga penamatan perkhidmatan yang keempat. Kita pergi kepada yang pertama dahulu. Apa yang pertama, iaitu dari segi maksud dan juga objektif perancangan sumber manusia. Kita tengok dari segi definisi apa yang dimaksudkan dengan proses perancangan sumber manusia tu. Seperti mana yang awak tahu, sumber manusia berkaitan dengan modal insan ataupun pekerja-pekerja yang ada dalam sesebuah organisasi ataupun perniagaan. Proses perancangan sumber manusia ini merujuk kepada proses bagaimana kita menganalisis keperluan sumber manusia pada masa kini dan masa hadapan. Bagi tujuan merangka strategi yang sesuai untuk memenuhi keperluan sumber manusia. Itu proses perancangan. Kita kena rancang lah. Keperluan sumber manusia sendiri, maknanya kita lihat dari segi berapa bilangan pekerja yang ada pada masa sekarang, dan kita ramalkan pada masa akan datang mungkin ada berlaku pertambahan ataupun tidak. Supaya kita dapat memenuhi keperluan tenaga manusia tu. Kalau kata masa akan datang mungkin berlaku penambahan, kita kena lakukan sesuatu untuk mengambil
supaya kita dapat memenuhi keperluan pada masa akan datang. So, apa objektif perancangan sumber manusia? So, objektif tadi tidak dinyatakan dalam sukatan pelajaran. So, lebih kepada fakta umum. Mungkin dalam buku tu dia ada tambahan-tambahan, so boleh diterima sahaja. So, ini antara objektif perancangan sumber manusia. Yang pertama, untuk mengetahui keperluan pekerja. So dia membuat analisis terhadap keperluan tenaga pekerja di masa depan dari aspek kuantiti dan kelemahan pekerja. So bila kita buat perancangan sumber manusia, so bila perancangan sumber manusia dilakukanlah, maknanya kita analisis pada masa sekarang dan juga masa akan datang. So kita tahulah keperluan tenaga pekerja di masa akan datang mungkin berlaku pertambahan ataupun kurang. Kalau kata dah mencukupi yang sekarang ni, apa lagi kekurangan yang ada pada tenaga manusia sekarang ni, mungkin dari segi pengalaman ke kemahiran dan sebagainya. So kita kena plan sesuatu untuk pekerja ni. Kemudian yang kedua, dapat melaksanakan program sumber manusia berkesan. So mewujudkan program susulan dan komprehensif setelah mengetahui kelebihan dan juga kelemahan pekerja-pekerja tadi. So bila kita dah buat analisis, so kita dah tahu tadi mungkin berlaku pengurangan ataupun pertambahan. Kalau kata dah cukup, apa kelemahan-kelemahan dan sebagainya. So kita dapat melaksanakan. Kita boleh plan sesuatu lah. Bagaimana kita nak tingkatkan prestasi pekerja-pekerja yang sedia ada dalam sesebuah syarikat tersebut. Yang ketiga ialah menyediakan pekerja yang berkelayakan dan bersesuaian. Menyediakan pekerja yang berkelayakan dan bersesuaian. Ini macam mana ni? Untuk memastikan kekosongan sesuatu jawatan diisi dengan calon yang bersesuaian dan berkelayakan mengikut ciri-ciri yang diperlukan. So penekanan kepada kemahiran dan kebolehan yang sesuai dengan tuntutan semasa. So kalau kata dalam video sebelum ni, cikgu ada terangkan, biasanya fungsi jabatan sumber manusia ni, so daripada awal pengambilan tenaga pekerja sampailah seseorang pekerja tersebut ditamatkan perkhidmatan, sama ada secara wajib ataupun mungkin ada masalah-masalah lain. So biasanya dia ada segi pengambilan tenaga pekerja, dia bergantung kepada permintaan daripada jabatan-jabatan lain lah. So jabatan-jabatan lain, so dia akan request sebenarnya berapa jumlah pekerja diperlukan, apa ciri-ciri pekerja yang diinginkan, dan jabatan sumber manusia dia akan cuba isi jawatan tersebut mengikut kepada senarai yang diberikan kepada mereka, kelayakan dan sebagainya lah. Dan objektif yang terakhir sebagai asas penilaian program sumber manusia. Sentiasa menilai keberkesanan program yang telah dilaksanakan supaya tindakan penambahbaikan dan pembetulan dapat diambil. So ini objektif lah. Kalau kita plan sesuatu, so last sekali kita akan nilai sama ada apa yang kita dah rancang tu mencapai target atau tidak. Kalau kata tidak, so kita akan buat tindakan pembetulan. So ini objektif dia lah. Ini lebih kepada fakta umum lah. Seterusnya kita lihat kepada proses perancangan sumber manusia. Ini agak popular juga satu topik ni. Proses perancangan sumber manusia. Berapa proses yang terlibat? So proses perancangan sumber manusia terbahagi kepada 3. Yang pertama, analisis kerja. Yang kedua, menentukan keperluan. Dan yang ketiga, memenuhi keperluan. So, lagi sekali, bila sebut proses, tolong ikut urutan dengan betul. Analisis kerja, menentukan keperluan dan memenuhi keperluan. So kita pergi huraian untuk setiap proses tersebut. Yang pertama, analisis kerja. So, orang kata proses di mana mengumpul dan menganalisis maklumat berkaitan kerja. Seperti tanggungjawab, pengetahuan, kemahiran dan pengalaman yang diperlukan oleh sesuatu jabatan. Ini proses yang pertama lah dalam kita nak merancang sumber manusia, sama ada berlaku penambahan dan sebagainya ni. So kita akan kumpul. Kerja apa yang diperlukan, jawatan apa. Contohnya kerani, contoh dia. So kita tengoklah kerani, apa skop tugas sebagai seorang kerani, tanggungjawab dia, apa kelayakan yang diperlukan untuk mengisi jawatan tersebut. Itu analisis kerja. Analisis berkaitan kerja tersebut. Terbahagi kepada 2, iaitu penghuraian kerja dan spesifikasi kerja. Dua-dua benda ni ada dalam sukatan ni tadi. So wajib ada
huraian untuk analisis ni. So kita ada dua, iaitu terbahagi kepada penghuraian kerja dan spesifikasi kerja. Apa perbezaan dia? Okey, penghuraian kerja ni merupakan satu dokumen formal yang menghuraikan tugas dan tanggungjawab sesuatu jawatan. Ni dia punya keyword dia lah. Tugas dan tanggungjawab. Okey, sebagai contoh kerani. Okey, so apa tugas sebagai seorang kerani? Okey, buat surat dan sebagainya. Itu antara contoh dia, tanggungjawab dia. Okey, spesifikasi kerja pula. Nama pun spesifik kan. Okey, iaitu dokumen formal yang menggariskan kelayakan. Keyword dia. Yang diperlukan untuk menjawat sesuatu jawatan. Contohnya kelayakan akademik. Okey, contoh macam kerani ni mungkin kelayakan dia katakan diploma. Okey, kemahiran-kemahiran teknikal yang diperlukan. Contohnya dia ada CJ komputer tahap berapa, contoh dia lah, sebab dia banyak libat dia type surat dan sebagainya. Atau kemahiran fizikal. Ni contoh macam tentera dan sebagainya, dia ada tinggi, berat. Okey, personality. Ini contoh untuk pengacara, personality dia ada macam mana karakter-karakter yang diperlukan. Itu spesifikasi kerja. Lebih kepada merujuk kepada individu yang mengisi sesuatu jawatan lah, senang cerita. Penghuraian kerja cuma kerja tersebut, skop kerja tersebut. Boleh bezakanlah apa yang dimaksudkan penghuraian kerja dan spesifikasi kerja. Itu proses yang pertama, analisis kerja. Okey, yang kedua kita menentukan keperluan. Okey, ini menentukan keperluan ni apa pula ni? Iaitu menentukan keperluan semua manusia secara kuantitatif. Kuantitatif ni maknanya melibatkan angka lah. Berapa bilangan dia. Okey, dan kualitatif. Kualitatif mungkin dari segi kelayakan dan sebagainya. Okey, dengan menggunakan alat-alat contohnya seperti carta pergantian dan juga inventory kemahiran. Okey, kita nak tentukan keperluan semua manusia ni atau menentukan calon. Okey, pekerja untuk suatu jawatan ni biasanya kita boleh ambil daripada sumber dalaman dan juga sumber luaran lah. Okey, penentuan sumber manusia boleh dibuat melalui peramalan. Okey, berapa banyak bilangan ni kita boleh ramalkan sumber manusia dengan inventory sumber manusia. Mungkin macam cikgu cakap lah, mungkin masa akan datang mungkin berlaku pertambahan sebab mungkin matlamat sebuah syarikat dia nak kembangkan perniagaan. So bila nak kembangkan perniagaan, so mungkin akan berlaku kata pertambahan pekerja. So kat situ kita akan compare dengan inventory. Inventory maknanya dalam stok ataupun merujuk kepada pekerja yang sedia ada. Mungkin pekerja sedia ada 50 orang. Okey, sedangkan matlamat syarikat untuk kembangkan perniagaan. So bila nak kembang mungkin berlaku pertambahan. Okey, so berapa banyak? Contoh dia mungkin melibatkan kita perlukan masa akan datang mungkin target 80. Okey, so sekarang ada 50. So maknanya mungkin akan berlaku 30 lagi pertambahan. Itu kita cara bagaimana kita nak tentukan berapa banyak bilangan. Okey, kemudian tentukan sama ada berlaku penambahan atau kekurangan sumber manusia. Okey, macam cakap tadi kalau kita nak kembangkan syarikat biasanya akan berlaku penambahan pekerja. Tapi kalau kata syarikat tu dia nak kecilkan skop dia, mungkin masalah ekonomi, so dia akan berlaku pengurangan. Okey, berapa banyak pengurangan, so kita akan tengok compare dengan inventory yang kita ada sedia ada. Okey, dan last sekali proses yang ketiga ialah memenuhi keperluan. Memenuhi keperluan ni maknanya kita mengisi kekosongan jawatan melalui pengambilan pekerja baru sama ada daripada sumber luaran atau sumber dalaman. Sumber luaran ni maknanya mereka yang tidak terlibat dalam syarikat lah. Contoh macam pelajar-pelajar lepasan universiti ataupun mereka yang sedang mencari pekerjaan. Okey, sumber dalaman ni merujuk kepada pekerja-pekerja yang sedia ada. Biasanya kita ambil untuk kenaikan pangkat lah untuk jawatan yang lebih tinggi sikit. Okey, so berapa banyak kita nak isi kekosongan bergantung kepada ramalan yang telah kita lakukan pada proses yang kedua. Okey, kemudian dah dapat kita memberi latihan tambahan bagi pekerja yang kurang cakap. Okey, so ini 3 proses perancangan semua manusia. Tolong ikut urutan. Yang pertama, analisis kerja. Okey, dalam analisis kerja dia ada 2 keyword yang perlu awak ingat kat situ. Penghuraian kerja dan spesifikasi kerja. Kemudian menentukan keperluan dan yang ketiga ialah memenuhi keperluan. Okey, itu proses perancangan sumber manusia. Okey, kita lihat. Adakah soalan berkaitan proses ni pernah keluar dalam soalan STPM? Pernah keluar. Ini cikgu cuma ambil untuk soalan struktur. Okey, mungkin dia pernah keluar untuk soalan yang kajian kes ke ataupun bahagian B. Nanti kita akan tengok itu di lain di lain video. So ini cikgu masukkan untuk soalan orang kata struktur saja. Okey, dia pernah keluar tahun 2013. Terangkan proses perancangan sumber manusia. Itu soalan ada 6 markah. So seperti biasa dapat soalan kita analisis 4 perkara. Kata tugas, okey, kata kunci apa yang kita nak berkaitan dengan kata tugas tersebut. Kemudian situasi diberikan atau tidak. Yang keempat ialah peruntukan markah yang diberikan. So kat sini kata kunci dia terangkan.
So maknanya terangkan fakta plus dengan huraian lah. Okey, kemudian apa kita nak terangkan? Proses perancangan sumber. Okey, proses perancangan sumber manusia. Okey, ada tertinggal kat sini. So proses perancangan sumber manusia. Okey, markah dia berapa? Markah dia ialah 6 markah. So kita tahu proses perancangan sumber manusia ada berapa? 3. So maknanya satu proses bersamaan dengan 2 markah. So macam mana kita nak skor 2 markah? 1 fakta plus 1 huraian. Contoh kat sini, proses perancangan sumber manusia ialah ini alat lah. Alat pada ayat pendahuluan. Okey, untuk mana-mana calon. So nak jawab soalan sebelum kita memulakan jawapan, kita tulis ayat pendahuluan ataupun kepala ayat dahulu. Kita ambil daripada soalan. Proses perancangan sumber manusia ialah, okey, nyatakan. Yang pertama, analisis kerja. Okey, huraikan. Okey, yang kedua, menentukan keperluan. Okey, bagi 1 huraian. Dan yang ketiga, memenuhi keperluan, bagi 1 huraian. Untuk awak dapatkan 6 markah. Okey, kemudian dia keluar pada tahun 2016. Okey, huraikan 2 aspek analisis kerja, 4 markah. Okey, kata tugas huraikan. Apa kita nak huraikan? Aspek analisis kerja, 2 aspek. Okey, situasi diberikan atau tidak? Tak ada. Markah 4. So, 1 aspek bersama dengan 2 markah. Okey, aspek ni ada dalam sukatan. So, biasanya soalan dia akan ambil berdasarkan sukatan. Dalam sukatan apa yang ada? So, dia akan keluarkan dalam soalan. Okey, so 2 aspek ialah analisis kerja ialah penghuraian kerja dan juga spesifikasi kerja. Ini fakta lah ni. Pastikan yang betul lah. Ini salah, cikgu dah betulkan. So, penghuraian kerja 1 markah, spesifikasi kerja 1 markah. Kemudian, huraikanlah penghuraian kerja tu apa dia. Okey, dokumen formal yang menghuraikan tugas dan tanggungjawab sesuatu jawatan. Nanti kat sini awak tulis penuh so jangan short form. Ini untuk nota ni Okey. Spesifikasi kerja apa pula? Dokumen yang menggariskan kelayakan yang diperlukan untuk menjawab sesuatu jawatan. Okey, so complete. Awak dapat 4 markah. Okey, seterusnya kita tengok kaedah penentuan keperluan sumber manusia. Okey, ini pun dalam sukatan tadi telah dinyatakan apa kaedah kita gunakan untuk menentukan keperluan sumber manusia. Dia ada 3 tadi cuma kat sini cikgu dah pecahkan. Nanti awak cantumkan semula, iaitu melalui kita meramal sumber luaran dan juga sumber dalaman. Okey, sumber dalaman dan juga sumber luaran. Okey, cuma kat ini cikgu dah pecahkan. Okey, maknanya kita tengok balik kepada sukatan. Okey, iaitu menjelaskan kaedah menentukan keperluan sumber manusia termasuklah meramal sumber dalaman dan luaran. Okey, so kat sini nanti awak gabungkan semula. Okey. Kemudian carta pergantian yang kedua dan yang ketiga ialah inventory kemahiran. Okey. So kita tengok satu persatu. Meramal sumber dalaman dan luaran. Sumber dalaman dahulu cikgu ambil. Sumber dalaman ni seperti mana cikgu dah cakap sebelum ni, merujuk kepada pekerja yang sedang berkhidmat dalam organisasi. Tak kisahlah daripada operator sampailah kepada mungkin dia ada jawatan-jawatan yang lebih tinggi. Okey, mereka yang sedia ada dalam sebuah syarikat. Okey, so kaedah ni kalau kita ambil semua dalam mind, dia ada kelebihan dan kelemahan dia dah. Okey, kalau kata dari sudut kelebihan dia, okey, so dia dapat menjimatkan kos, okey, dan juga prestasi kerja sudah diketahui. Itu antara advantage dah. Okey, kelebihan yang lain dapat memotivasikan pekerja. So bila kita ambil, kita tawarkan kata mungkin satu jawatan yang lebih tinggi kepada seorang pekerja yang sedia ada, so motivasi pekerja tersebut akan meningkat dan pekerja lain pun motivasi dia akan naik. Kata, rupanya ada peluang aku nak naik pangkat dalam syarikat ni. Okey, so motivasi setiap pekerja akan meningkat. So masing-masing akan berikan kata perkhidmatan yang terbaik untuk syarikat. Okey, pekerja lebih memahami budaya organisasi. So kita tak perlu kata spend masa yang banyak untuk terangkan pasal budaya organisasi. Sebab apa? Sebab pekerja yang sedia ada ni telah kata terbiasa dengan budaya, waktu rehatnya, dari segi pakaian dan sebagainya. Okey, kemudian maklumat pekerja dah ada dalam simpanan ataupun data syarikat. So senang kita nak akses. Okey, so siapa calonnya kita search saja. Okey, ahli contohnya. So dia akan keluar rekod berkaitan dengan ahli. Markah prestasi pun semua dah ada sebelum-sebelum ni.
Okey, itu antara kelebihan dia lah. Selain daripada kos. Kos kita dapat jimatkan. Tak perlu kita buat orientasi yang lama. Mungkin kita cuma spend masa untuk terangkan dia tentang skop kerja yang baru. Okey. Kelemahan pula. Okey, antara kelemahan kalau kita ambil pekerja sedia ada ni, okey, tidak membawa idea yang baru. Okey, sebab apa? Sebab mungkin orang dalam ni dah biasa dah. Okey, ini trend syarikat ni. Contohnya kalau aku bagi idea, bukan dia orang nak terima. So, dia akan bawa sahaja budaya tersebut dan tiada perubahan idea baru. Okey, yang kedua akan berlaku kekosongan jawatan. Biasanya bila seorang dah naik pangkat, so jawatan lama dia tu akan kosong. So, kita kena cari orang lain untuk mengisi jawatan tersebut. Okey, pengetahuan stereotip. Stereotip itu apa dia? Sama. Okey, pekerja yang lama berkhidmat dalam syarikat mungkin akan mempunyai pengetahuan yang sama saja. Okey, so mungkin tak ada knowledge baru yang ada pada pekerja tersebut. Itu antara kelemahan lah sumber dalaman. Okey, seterusnya kita lihat kepada sumber luaran. Siapakah sumber luaran ni? Tadi cikgu dah nyatakan. Sumber luaran terdiri daripada calon-calon di luar organisasi. Okey, contoh macam pelajar yang baru habis belajar ataupun mungkin penganggur-penganggur ataupun mereka yang sedang mencari pekerjaan di luar organisasi lah. Biasanya kita dapat kita nak tarik orang luar ni biasanya melalui periklanan, surat khabar, media cetak, media elektronik ni. Okey, melalui agensi perunding. Okey, data daripada universiti. Mungkin setiap universiti kita dah ada data-data. So kita boleh cari, okey kita ambil kelihatan pointer berapa dan sebagainya. Okey, bantuan pekerja sedia ada mungkin ini maknanya recommend lah. Okey. So, sama juga dia ada kelebihan dan kelemahan. Antara kelebihan dia, dia akan melahirkan idea-idea baru. Mungkin idea-idea baru akan dibawa masuk ke dalam organisasi sekiranya kita ambil orang luar. Okey, kemahiran baru. Dia ada skill yang lainan, berlainan. So, kita boleh gunakan dan juga semangat. Biasalah, kerja baru biasanya yang baru menjawab satu jawatan sudah lebih bersemangat. Berkobar-kobar lah berbanding dengan pekerja-pekerja sedia ada. Kelemahan dia, memerlukan program induksi. Induksi itu apa dia? Macam orientasi lah. Okey, untuk penyesuaian tempat. Okey, so maknanya mungkin minggu pertama dia masuk tu, kita tak terus bagi kerja. So orientasi pasal perkenalan tentang budaya, apa-apalah peraturan tentang syarikat tersebut lah. Okey, mengambil masa untuk memahami budaya organisasi. Sebab apa? Iklim dan budaya yang baru. Okey, pekerja tu dia akan ambil masa sikit lah untuk sesuaikan diri dengan tempat yang baru. Dan kos tinggi. Kos tinggi untuk iklan, kita nak buat iklan, nak tarik pekerja. Okey, kos tinggi untuk mengadakan program induksi dan sebagainya. So ini antara kelebihan dan juga kelemahan sumber dalaman, sumber luaran. Okey, yang kedua, carta pergantian. Okey, apa yang maksud dengan carta pergantian ni? Iaitu satu teknik peramalan sumber manusia yang menghuraikan struktur sesebuah organisasi berkaitan dengan pelbagai pekerjaan, pengurusan dan profesional. Setiap kedudukan pekerja yang wajib diganti perlu dikenalpasti berserta dengan maklumat seperti potensi untuk kemajuan, pengalaman dan kemahiran. Okey, maklumat berkaitan gender dan umur untuk tujuan pempelbagaian pekerjaan dan persaraan. Okey, carta pergantian perlu dikemaskini sepanjang tahun dengan mengambil kira aspek pengetahuan, kemahiran, kebolehan, ciri-ciri. Carta ni macam ada satu macam carta organisasi jugalah. Okey, so mana setiap jawatan tu dia ada bawah company mana, bawah jabatan mana. Okey, so apa syarat-syarat untuk mengisi jawatan tersebut dan sebagainya. So bila dah kosong kat situ, so kita kena fit in. Kita kena cari orang baru untuk gantikan dia. So apa ciri-ciri berdasarkan spesifikasi dan penghuraian kerja tadi lah. So kita kena update lah. Mungkin dia ada berlaku peningkatan contoh dari segi kemahiran yang lebih tinggi kita perlukan. So kita kena isi di bahagian tu dan mudah untuk kita cari orang-orang lain lah nanti lah. So maknanya bila berlaku kekosongan, so jangan biarkan kosong je situ. So kita kena update dan masa sama kita kena cari pengganti untuk mengisi jawatan tersebut. Dan yang terakhir sekali ialah inventory kemahiran. Inventory itu ataupun dalam kata lain stok kemahiran. Okey, apa yang dimasukkan dengan inventory ni? Ini yang ketiga. Okey, merupakan pusat pengumpulan data pekerja yang mengandungi aspek kemahiran, kebolehan, minat kerjaya dan pengalaman kerja. Okey, data simpanan adalah database. Biasanya jabatan semua mesti dia akan ada data. Sama ada soft copy ataupun hard copy.
So dia ada satu fail pekerja lah. Contohnya ahli, okey, dia akan keluar. Ahli, so apa kemahiran dia ada, kebolehan, pengalaman dia ada, pencapaian dan sebagainya. Okey, so selain itu maklumat yang terdapat dalam inventory kemahiran adalah seperti berikut. So ini antara maklumat-maklumat yang ada dalam fail individu lah. Setiap pekerja dia ada sejarah pekerja, kejayaan, pengalaman, pendidikan, kemahiran, program latihan, tanggungjawab, sejarah, hubungan dan sebagainya. So antara kegunaan inventory ni, inilah tujuannya, kenaikan pangkat. Kalau kata contoh, kita nak ambil pekerja daripada sumber dalaman. So kita akan jumpa Jabatan Sumber Manusia ni, okey, aku cari data tentang si Mamat ni, contohnya si Ali ni. So dia akan keluar data. Okey, so dah ada detail daripada 1 sampai 8 ni contoh dia. Okey, so biasanya kita gunakan untuk kita nak naikkan pangkat seseorang lah. Okey, ataupun kita nak beri tanggungjawab yang baru, jalankan projek tertentu, ataupun mungkin berlaku perubahan daripada SQ pergi ke headquarters, daripada headquarters pergi ke cawangan-cawangan ke, ataupun aliran perubahan demografi pekerja. Okey, so itu 3 kaedah penentuan keperluan sumber manusia, iaitu pertama sumber dalaman dan juga sumber luaran. Kemudian carta pergantian, yang ketiga ialah inventory kemahiran. Okey, tiga-tiga ini ada dalam sukatan. Jadi fakta khusus lah. Okey, ni soalan STPN 2018. Dia keluar. Okey, terangkan sumber dalaman dan sumber luaran yang digunakan dalam perekrutan pekerja. 4 markah. Okey, terangkan. Apa yang kita nak terangkan? Sumber dalaman dan juga sumber luaran. So, 2 benda perkara diterangkan. Okey, yang digunakan dalam perekrutan. Perekrutan ni proses pengambilan tenaga pekerja lah. So, 4 markah. So, sumber dalaman 2 markah, sumber luaran 2 markah. Okey, so awak bagi 2 poin. Kat sini cikgu letakkan 3. So, awak ambil 2 pun dah memadai lah. Awak terangkan sumber dalaman tu apa dia, bagi contoh pun tak ada masalah. Sumber luaran apa dia, bagi contoh. Okey, awak dapat 4 markah. Dan yang terakhir sekali ialah faktor-faktor penentuan keperluan sumber manusia. Okey, apa faktor-faktor yang menentukan sama ada berlaku penambahan ataupun pengurangan sumber manusia yang kita gunakan dalam sesebuah syarikat ataupun organisasi. Okey, so kalau ikut sukatan tadi dia ada, dia kata termasuklah. Kalau termasuklah, dia ada lagi-lagi lah. So ini antara yang ada lah. So teknologi, perubahan sosioekonomi, perniagaan dan penamatan-perkhidmatan. So dia ada 1, 2, 3, dia ada 4. Termasuklah. Okey, walaupun dalam buku mungkin ada 5, 6 dan sebagainya. So kamu utamakan yang 4 ni dahulu. Okey, iaitu perubahan teknologi, sosioekonomi, pertumbuhan perniagaan dan penamatan perkhidmatan. Okey, contoh kat sini mungkin dia ada pertambahan. Okey, so kami fokus kepada yang 4 tadi dulu. So kita tengok, okey, perubahan teknologi, perubahan sosioekonomi, penamatan perkhidmatan, permintaan perkhidmatan, pertumbuhan perniagaan. Okey, contoh. Ini faktor kita menentukan keperluan sumber manusia kalau kita sembang daripada aspek perubahan teknologi. Kita tahu teknologi semakin berkembang dari semasa ke semasa. So, perkembangan dan penggunaan teknologi baru membawa perubahan kepada keperluan sumber manusia dalam organisasi. So, pengurusan sumber manusia perlu merancang dan menjadikan sumber manusia yang bersesuaian dengan perkembangan teknologi. Pekerja harus didedahkan dengan teknologi terkini atau kaedah baru dalam kerja. So, bila berlaku perubahan teknologi ini, so Jabatan Sumber Manusia perlu merancang lah. Okey, bagi memastikan pekerja yang sedia ada tu mampu, orang kata, menyesuaikan diri dengan teknologi tersebut. Okey, tapi kalau kata sedia ada, pekerja yang sedia ada tu gagal untuk menyesuaikan dengan teknologi, sebab kita tahu kalau kita tak follow, mungkin dia akan menjejaskan perniagaan kita. So kalau kata pekerja yang sedia ada tu mungkin dah tak boleh nak pergi dah. So mungkin kamu terpaksa ambil pekerja yang baru. Okey, yang boleh menguasai teknologi tersebut. Itu faktor lah, sama ada kita nak berlaku penambahan pekerja ataupun mungkin pengurangan pekerja. Okey, sosioekonomi. Okey, perancangan sumber manusia banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi semasa. Demografi, tahap pengetahuan, kemahiran pekerja dan pelibatan golongan wanita dalam sektor pekerjaan. Okey, contohnya ekonomi meningkat, permintaan meningkat. Jadi keperluan untuk mengambil lebih pekerja tu tinggi. Perubahan daripada aspek sosioekonomi lah. Okey, seterusnya daripada pertumbuhan perniagaan. Cakap
Kalau kata perniagaan tu plan dia nak besarkan perniagaan, nak buka cawangan-cawangan di tempat yang lain, okey, ataupun sama ada pasaran domestik ataupun pasaran antarabangsa. So semakin berkembang perniagaan tersebut, so maknanya semakin banyak pekerja yang perlu diambil. Okey, so Jabatan Sumber Manusia dia perlu plan, rancang, okey, untuk mengambil pekerja-pekerja baru bagi mengisi kekosongan jawatan yang bakal dibuka tadi tu. Okey, permintaan perkhidmatan. Ini faktor yang seterusnya yang menentukan sama ada keperluan sumber manusia itu rendah ataupun tinggi. Okey, tengok pada perkhidmatan tersebut. Contoh, setengah sektor pekerjaan masih berlaku ketidakcukupan sumber tenaga kerja yang menyebabkan permintaan tenaga kerja dalam sektor tersebut semakin meningkat seperti contoh sektor pembinaan, peladangan, perubatan. Okey, permintaan banyak. Okey, tapi bilangan pekerja yang memenuhi itu masih berkurangan. Okey, so maknanya high demand lah untuk sektor-sektor tersebut lah. Okey, contoh penggunaan komputer dalam aspek pengurusan menyebabkan permintaan yang tinggi dalam bidang kemahiran komputer. Kalau kita nak sembang daripada skop kerja lah. Okey, mana-mana syarikat dan sebagainya memang dia menggunakan komputer. Okey, maknanya dia ada software dan sebagainya untuk memudahkan kata proses pengurusan sesebuah perniagaan. Okey, so maknanya permintaan untuk pekerja-pekerja yang berada dalam kata bidang komputer ni tinggilah, dia ada permintaan. Okey, sama juga macam accountant dan sebagainya. So, setiap syarikat dia ada jabatan keuangan dia. Apa tujuan jabatan keuangan ni? Untuk menguruskan sumber keuangan syarikat. Siapa yang boleh mengisi jabatan tersebut? Dah tentulah accountant kata ataupun mereka yang belajar dalam bidang perekonomian ataupun finance. Okey, dekat U dan sebagainya. So, permintaan ada. So, itu yang akan menentukan sama ada keperluan sumber manusia itu rendah ataupun tinggi. Dan yang terakhir sekali ialah penamatan perkhidmatan. So, penamatan perkhidmatan ni ialah satu keputusan yang diambil untuk menamatkan kontrak kerja antara pekerja dengan majikan. Okey, setiap pekerja dia sampai satu masa, okey, dia akan ditamatkan perkhidmatan sama ada secara wajib. Okey, maknanya secara wajib tu sampai umur tahap bersara lah. Contoh jabatan kerajaan, okey, macam cikgu lah. Okey, so umur pencen dia 60. So sampai 60 tamat perkhidmatan ataupun secara sukarela. Ni VSS yang ditawarkan lah. Okey, ataupun mungkin disebabkan masalah kesihatan. So bila sesuatu ataupun seseorang pekerja ni ditamatkan perkhidmatan, dia akan berlaku kekosongan jawatan. Okey, bila berlaku kekosongan Jabatan Sumber Manusia, dia perlu rangka untuk mengisi jawatan tersebut dengan pekerja-pekerja yang baru. Okey, dia keluar tahun 2019. Huraikan faktor penentuan keperluan sumber manusia yang berikut. Okey, yang pertama, perubahan teknologi. Yang kedua ialah penamatan perkhidmatan 4 markah. So, maknanya satu faktor ni bersamaan dengan 2 markah. So, macam mana dapat 2 markah? Cara selamat, awak bagi 2 poin. Okey, ini contoh dia yang cikgu bagilah. Okey, kat sini ada 3. So, kamu bagi 2 cukup. Dah memadai. Okey, kalau kata penamatan perkhidmatan iaitu satu keputusan yang diambil untuk menamatkan kontrak kerja dengan pekerja dan juga pihak majikan. So, penamatan perkhidmatan sama ada secara sukarela wajib ataupun masalah kesihatan akan menyebabkan berlaku perubahan dalam keperluan sumber manusia. Okey, dah cukup. Okey, so cukup. Kalau kata markah dia 6, so kamu kena bagi 3. Okey, so jumlah berapa banyak? Jawapan yang kamu nak berikan bergantung kepada peruntukan markah yang diberikan. Okey, so sampai di sini saja untuk kali ini. Okey, video untuk siri yang kedua. Okey, subtopik 5.2. So kita ada satu lagi subtopik di bawah 5.2. Okey, itu kita akan sambung untuk video selepas ini. Okey, so terima kasih. Dan kita jumpa lagi untuk video seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye.